Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini 23 Disember 2020 jam 9 suku. So hari ini kemungkinan besar merupakan live trade kita yang terakhir untuk tahun ni. Okey? Yang terakhir untuk tahun ni. Sebab selepas ni saya akan close saya punya account. Okey, saya akan kira balik saya punya profit, berapa zakat yang kita perlu keluarkan. Okey. So saya akan ambil masalah daripada 25 tu sampailah 1 hari bulan 1, 20, 21 sebabkan market pun dalam keadaan yang agak lemah lah. Maksud tak tentu lah, time tu cuti lah. Sebab patutnya saya nak sekali ikut plan asalnya, memang saya nak direct. Tapi atas nasihat kawan-kawan, semua pakat kata cuti lah. So kita pun cuti lah. Okay. So yang tu. Tapi kita akan sambung pada 2 hari bulan tu. Kita akan sambung live stream macam biasa. Tapi sementara tu, dalam masa 25 sampai 1 hari bulan tu, saya akan banyak live di Instagram. Maksud Instagram tak ada live chat kan. Maksudnya kita akan live topik-topik yang berkaitan dengan trading. Pembelajaran, sesi pembelajaran akan diteruskan macam biasa. Venue di Instagram. Okay. So biasalah kita akan tengok pen yang kita tengok semalam. Okay. Dan apa result dia, kita tengok pula apa yang pen untuk malam ni. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam Azizul Hadi. Assalamualaikum cikgu. Cat chef please. Please tu macam ada something lah kat cat chef ni. Okay. Jom kita tengok cat chef terus. Okay. Semalam saya ada minta minta kita untuk trade pada G-Chef dengan GJ kan. Ingat saya cakap kita tunggu sekejap untuk kita buy dan kita tengok ni. So Cat Chef, apa khabar Cat Chef? Mula-mula adalah saya punya lukisan ni panel. Okay, mula-mula adalah support and resistance. Okay, so ni adalah support. Okay. Cat Chef ni menarik ni. So ni adalah SNI yang telah di break. Okay, yang latest lah. Saya tak ambil ni, saya ambil ni. And yang kedua adalah sini lah, resistance dia. So Cat Chef ni, apa yang saya nampak, saya bercakap adalah strategi kita adalah sell. Okay. Tapi saya tak mau sell kat area ni. Saya nak kalau saya kat atas ni, area atas ni, selagi price tak break atas ni. Ni adalah pasal interested level. Okay. So mana saya punya ni Okay. So ni adalah invalid strategi lah. Maksud dia kalau break ni, otomatis strategi kita akan jadi pada sell akan bertukar jadi buy. So far mungkin kita akan cari sell, tapi daripada sesi sekarang price akan naik lagi lah. Sejangkakan price akan buat kenaikan lagi, kita boleh cari dan tunggu di level-level SBR, RBS tak semestinya kalau saya kata tunggu kat level ni, kamu pun tunggu kat sini kan. Sedangkan price dah buat satu CRS kat sini, so kamu boleh set kat sini lah. Okay, boleh. So saya jangkakan price akan naik dulu sebelum dia turun balik. Tapi hati-hati kalau kamu dah sell kat sini, hati-hati sebab tak stop loss kan. Tunggu pula peluang atas untuk kita sell lagi. Okay, sebab Cat Chef ni dia ada potential untuk kenaikan kan. So dia tu kalau dia break ni, automatik kita akan target atas-atas kan. Okay, so whatever you trade, make sure money management tu penting. Okay, hari kita masuk bab money management tu sikit. Okay, so ni ada Cat Chef. Next adalah gold daripada Hazrul Al-Hazrul. Clear Cat Chef? Kalau tak clear bagi tahu Gold. Ni gold. So gold. Okay. Pada permulaan saya target sell
So sekarang pun saya masih target sell untuk sorry pada permulaan saya target buy untuk gold, dan sekarang ni pun saya masih lagi berpegang kepada buy gold. Okey, cuma belum sampai waktu lagi untuk buy, masih tak ada satu tanda-tanda untuk kita buy. Okey, arti kata lain saya akan menunggu satu CRS ataupun kita akan tunggu satu kenaikan, pecahkan resistance dan penurunan semula, dan dia akan continue naik. So far kalau yang ni tak ada lagi, so kita tak akan buy lagi. Sebab saya tak trade gold, so saya kurang fokus pada pergerakan gold lah. Tapi apa yang saya boleh katakan, kita masih lagi dalam bentuk buy. Okey, position buy. Saya rasa gold nak turun ni pun sebenarnya untuk buatkan kenaikan. Okey, kalau kita tarik trend line ni macam mana? Okey, tengok 3 trend line kan, 1, 2, 3. So sekarang ni price react di sini kan, tentang gold lah. Okey, so kalau kita parallelkan dia, samakan dia, ataupun sekejap saya guna tu ni, nampak lebih sekali, lebih cantik. Okey, so gold perjalanan yang saya nampak mungkin dia sini, okey, sini dan dia akan test sini sebelum dia turun balik. Sampai sini dulu lah. Okey, buat masa ni. Tapi anda kata dia break ni, hati-hati lah. Sebab dia akan cari lagi bawah ni pula. Kalau kamu tak ada stop loss tu, menangis kamu. Okey, clear tentang gold Azrul daripada Hafiz. Cikgu 2 bulan satu. Okey, so kita akan buat 4 hari bulan. Start live trade kita pada 4 hari bulan 3 ya, 4 hari bulan 1 insyaAllah kita akan start live trade kita balik. Okey, sebelum tu kita akan sesi ilmiah lah. Okey, mungkin saya akan buat di Instagram banyak lah, sebab saya nak aktifkan Instagram saya. Okey. Waalaikumsalam. Follow rapat cikgu, terima kasih. Selatan. Waalaikumsalam Muhammad Nizam. Okey, so dah 2 dah. So next malam saya ada minta kamu untuk considerkan untuk buy GCHF atau GJ. So malam kat sini kan, so kita tunggu CRS keluar. Okey, dan boleh buy betul tak? So siapa yang buy tu, alhamdulillah lah, adalah rezekinya insyaAllah. Kita akan hold sampai sini. Tapi buatlah break even kan, buat break even, ataupun kamu dah rasa banyak lah untuk kamu, close, withdraw. Tak perlu kamu nak tunggu lagi, betul tak? Itu ya. Okey, dan semalam GJ pun sama juga, kita tunggu CRS, betul tak? So GJ macam nak cerita, waktu terbentuknya ni saya tak ada position lah, sebab dia belum ada buat CRS kan. Okey, next bar dia buat apa, candle doji kan. So lepas doji diikutkan bullish kan. So tak ada lah saya punya position lah, cuma position yang wujudnya di GCHF. Okey, ni yang saya bagi tahu waktu live kita malam lah. Malam ni kita tengok, nanti kita akan apa yang kita tengok lah, nanti kita tengok. So next adalah EA daripada Afif Bulat. EA so EA, apa cerita EA? Mula-mula adalah support EA, saya clear sikit, resistance dan juga resistance lah. Okey, dah resistance ya. Ni saya buat tebal sikit resistance ni. Okey, so first kali price dah break ni ya. Okey, menarik. So kita tak akan cari peluang sell selagi price tak break ni. Okey, ini balik strategi lah. So sekarang kita akan menanti peluang buy di kawasan CRS, di kawasan zone support ataupun SPR RBI kan. So saya akan menanti untuk buy EA di bawah ni ya.
ataupun sini, dua ni untuk saya buy EA. Okey, sampai sini dulu. Ada kata dia break, barulah saya akan continue buy sampai sini. Okey, clear untuk EA. Kita pergi buy structure satu persatu itu more better. Okey, but as long selagi price tak break support ni, selagi tu dia tak akan dapat turun lebih jauh. Okey, Jamie 44. Okey, UJ so tengok pada UJ. Apa khabar UJ? Hai UJ. So price sekarang menarik UJ ni sebenarnya. Memula adalah support. Okey, resistance. Ni support become resistance support become resistance. SPR price telah break. So kita jangkakan price akan membuat penurunan. Okey, strategi kita adalah sell untuk UJ. Cumanya nak sell kat mana atau tidak. So time itulah kita akan tandakan di resistance. Okey, satu ni sebagai tanda untuk sell, ataupun di resistance ini untuk kita sell. Okey, so apa yang saya nak dah berlaku pada resistance ni adalah CRS. Kat sini mungkin saya tak sedia untuk sell saya akan lebih suka tunggu kat sini. Saya suka kat sini. Okey, saya akan tunggu sini. Selalunya saya akan cari peluang sell. Saya tunggu CRS wujud dulu, barulah saya akan cari peluang sell. Sampai sini first. Second tengok kat mana pula. Ke bawah ni kan. Okey, strategi kita masih berpegang pada sell. Cumanya kalau kita dari segi, kita tengok dari segi sudut kenaikan kan nampak? Kamu nampak kan price buat apa? Maksud dia naik, lepas tu dia naik lagi kan. Maksud dia gagal untuk break lagi di bawah ni. So dia takkan terjun. So dia ada potential untuk naik lagi tinggi lah. Maksud dia tu dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. So mungkin dia akan test lagi, dia naik lagi, turun, lepas tu dia ni baru dia turun pecah. Macam tu contoh. Okey, dia boleh macam tu lah. Ataupun dia boleh break kan, terus pecah. Nangis kamu. So ingat konsep ni, kita takkan tahu market buat apa selagi benda tu tak berlaku kan. So kita cuma predict kan. Okay, so based on technical analysis, apa yang saya nampak adalah sell lah. Mungkin saya akan tunggu di resistance. Itu. Okay, clear untuk UJ. Jangan kata bila kita sell tu kamu dah automatic pegang teguh aja dah. Sell lah ni, macam mana pun sell lah. Naik macam mana pun sell. Jangan. Okay, so strategi kita terbatal apabila price break ni. Automatic strategi sell kita terbatal akan bertukar menjadi strategi buy. Okay. Okay, clear. Saya dapat banyak dapat bantu kamu tentang untuk ni UJ okay. Alhamdulillah clear. So next saya tengok UCAT. Apa contoh UCAT? Saya masih menunggu lagi di ni lah, di kawasan ni. Saya ada contoh UCAT kan. Okay, price dah break. So sekarang ni menunggu fasa reversal, retracement sampai bawah ni untuk kita buy sampai sini. Ada potential pip. Kena sabar sikit nak makan banyak pip kan. Okay, kita ada potential pip lebih kurang dalam 350 pip, 360 pip. Dengan risk kita mungkin sekitar lebih kurang dalam 50 pip lah, ataupun kurang pada tu. Okay, Muhammad Rufairi gold. Gold saya dah terang tadi. So saya akan terang sekali gold. Okay, sebab permintaan So gold masih lagi pada strategi buy. Okay, saya masih berpegang kepada strategi buy. Sekarang ni kita akan menunggu CRS, ataupun nak lebih selamat kita akan menunggu penaikan, pembentukan structure.
Ni kan, maksudnya dia break SNR, break resistance, dia retest dan kita akan buy balik. Okey, dan kalau tengok daripada segi trendline pun gold masih dalam fasi trendline kan, masih dalam kawasan trendline. So kita jangkakan price akan membuat kenaikan lagi untuk gold, InsyaAllah. Tapi walau bagaimanapun hati-hatilah. Anda kata dia dah break trendline ni. Okey, kita break trendline ni, lepas tu baru kita tahu strategi kita. Hati-hati lah, sebab dia akan cari bawah 50-an. Okey, daripada Rosnida Anwar. Saya tak faham cikgu, bila kita nak buy tunggu candle close dulu ke? Ya, kita akan buy bila candle dah close. Macam saya, every 4 hour kan, maksud dia saya akan tunggu candle close 4 jam, di time frame 4 jam. Okey, hour 4 baru saya akan buy. Kalau benda tu menepati syarat ataupun dia wujud CRS, dia wujud pin bar, dia wujud hammer, dia wujud engulfing, barulah saya akan buy. Okey, macam gold ni tengok apa P10 nanti apa dia pattern dia wujud. Anda kata dia buat pin bar, saya akan buy lah. Tapi anda kata dia tak buat apa-apa CRS, saya tak akan buy. Yang penting candle close. Apa-apa entry wajib selepas candle close. Kita tak boleh assume benda tu kita nak buy sekarang ataupun nak sell sekarang selagi candle masih bergerak-gerak lagi. Okey, clear tak? Terus ni tak? Itu menjadi kebiasaan lah, kita akan tunggu candle close dulu. Apa-apa technical kita akan tunggu candle close baru kita buat decision. Selagi tak close candle, selagi tu kita kata undecision lagi. Sebab tu saya cakap macam semalam kan, GCF kan, saya beritahu kamu tunggu candle close dulu. Dia buat pin bar semalam, saya bagi dua GJ kan, GCF kan, kita tunggu candle close dulu. Kalau dia buat CRS baru kita buy. Dan GCF buat CRS tapi GJ tak buat. Walaupun dua-dua GBP, tapi dia tak bagi sign yang sama kan. So kita akan fokus pada satu je lah, GCF je lah. Ok, apa pandangan cikgu tentang news USD malam ni daripada Mat Tora? News USD malam ni saya tak tahu kata ada news USD sebab saya merupakan trader technical, so saya tak ambil peduli pasal news. Seriously, saya bukan trader tengok news. Saya tak pandai baca news. Bukan saya memiliki fundamental, tapi saya memang tak pandai baca news. So saya memang mengharapkan 100% daripada technical trader. Dan alhamdulillah yang tu buat saya konsisten lagi lah daripada tahun 2015, insyaAllah. Tapi saya start trade 2008 lah. Tapi daripada 2008 sampai 2014 tu memang jenis yang memang jahanam. 6 tahun saya memang out. Lepas 2014 tu saya dapat sinar. 2015 insyaAllah saya konsisten. Dan 2017-18 saya ambil keputusan untuk resign daripada government sector. So dengan mahakkan hidup dengan left trade lah. Itu dengan safe trade, bukan left trade lah, safe trade. Saya punya income 9% adalah daripada safe trade, 10% adalah daripada mengajar. Ok, clear. Clear. So apa maksud dia, saya tak guna fundamental lah. Ok, daripada Lokmal. Apa maksud buy di pimba tu pasal apa tuan? Maksud buy di pimba pasal apa? Pimba tu CRS kan? Kamu faham ini kan maksud dia? Buy ni bila terbentuknya pimba di kawasan ni, di SBR RBS ni, di resistance become support ni. So saya buy di sini disebabkan oleh kerana terbentuknya pimba sebagai salah satu, sebagai tanda confirm yang bahawa zone kita ni, zone yang kita tandakan ni, zone resistance become support ni adalah zone yang mempunyai kekuatan buyer. Okey, kalau dalam bentuk yang lebih jelas lagi, petanda buyer menguasai seller. So that's why lah kita akan buy selepas terbentuknya kawasan ni untuk kita buy, untuk the trade. Clear? Ataupun bahasa mudahnya, ada potential movement daripada buyer kat situ. Tapi kamu kena ingat, kamu tak boleh berpegang kepada CRS 100%. Sebab macam kita lah, macam kamu semalam saya cerita bab ni, kalau saya ulang kali lagi, macam kita lah, kadang kita nampak kita nampak simpangan. Okey,
Lepas tu 1 meter kita dapat simpang, kita bagi signal. Sebab petanda awal. Okey. Petanda awal yang merupakan kita nak masuk simpang tu. Tapi ada kalanya kita tak masuk ke simpang tu sebab kita kata, oh bukan. Macam tu dengan CLS. Dia merupakan signal awal. Tapi tak semestinya akan berlaku lagi. Sebab tu kita kena refine. Okey, Lokman kata goal. Di goal tadi tuan, kenapa saya kena tunggu pimba? Yalah, kena tunggu candle close dulu lah. Terbentuk yang pimba baru kita buy. Close dulu candle ni ke 10 hari. Terbentuk pimba, insyaAllah kita mau boleh buy dengan stop loss di bawah pimba ni. Minimum stop loss kan. Betul tak? Ataupun stop loss di bawah ni kan. Okay. Untuk buy lagi goal. Tapi anda kata tak terbentuk pimba, tak ada lagi CLS. Berapa kita nak buy? Kamu dah tahu candle tu candle bearish. Berapa kita nak lawan? Nak lawan arus. Okay. Daripada Muhammad Ruh Haifi, tengok di time frame H4 ke cikgu. Okey, saya merupakan trader yang analisa di time frame H4, cari stop loss pun di H4, TP pun di H4. Saya merupakan trader single time frame. Saya bukan trader multi time frame. Okey, saya merupakan trader single time frame. Bagi saya mudah untuk saya buat prediction, mudah untuk saya buat backtest, mudah untuk saya buat latihan ataupun journal. Okey, sebab saya menggunakan satu time frame aja. Boleh tak make money kan satu single time frame? Saya kata boleh, tak masalah. Sebab saya pun buat benda yang sama. Okey, tapi kalau kamu ada mati time frame, kamu dah mati time frame kamu. Ni kaedah saya kan, cara saya menganalisa dan saya buat record saya punya journal, saya punya latihan, saya punya apa-apa, semua based on single time frame. Dan saya menggunakan time frame H4 sahaja. Saya tak buka H1, saya tak buka M30 lah, ataupun 15 lah. Okay? Clear tak? Ini ya, dah Zara dah pula. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okay? So, apakah yang dikatakan money management? Okay, saya sentuh sikit lah sebab malam-malam ni topik money management. Sebenarnya saya ada topik tiap-tiap malam lah. Kalau nak ikutkan, insyaAllah tahun depan akan keluar satu kalender. Akan boleh tengok tiap-tiap malam ada topik yang berkaitan dengan psikologi, mental, apa semua trader lah. Moga sikit sebenarnya dapat bantu lah. Selain benda teknikal, ada juga input-input lain yang dapat berguna untuk kamu, InsyaAllah. So, berkaitan dengan money management lah. Minyak dah $47 setengah. Okey. Muhammad Rohali, satu hari ada berapa candle cikgu di H4? 24 bahagi 4 dapat 6. So ada 6 candle di H4. Okey, seminggu ada 30 batang candle. Untuk 5 hari trade. So satu hari 6 batang candle. So saya cerita sikit lah style saya trading. Okey, so selalunya saya akan analisa pada hujung minggu. Saya dah prepare pair apa saya nak entry siap pada hujung minggu. Dan pada hari trade, saya cuma monitor pair yang saya nak trade lah. Saya analisa 28 pair. Saya akan analisa, tapi saya akan entry seminggu mungkin 1 atau 3 pair maksimum. Kalau lebih tu labah lah. Tapi selalunya range tu lah 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Kenapa saya entry sikit? Sebab saya nak dapatkan lebih quality trade daripada entry. Okay. Dan saya merupakan single entry disebabkan saya single lah. Saya masih single. Malu pula. Okay. 2020 single lagi lah. Macam mana? Rezeki tak ada lagi. So saya pun masih menggunakan single entry. Saya bukan kaki layer. So kalau account pun kamu akan tengok account saya pun dalam keadaan single entry lah. Tak ada lah depo banyak-banyak. Tak ada lah depo besar. Apa depo kecil dapat besar. Saya okey. Tak masuk ni. Salam daripada Azurin, GU dan EG. GU So GU, strategi saya masih berpegang kepada buy. Okey. Sebabkan price tak break ni, so kita masih berpegang kepada buy. Okey, semalam saya kata buy kan. Saya
Okay, so GU jangka akan buat penerusan sampai atas ni InsyaAllah. So ni support yang lepas, support ni. So selagi dia tak break support, so kita takkan cari sell. Maksud dia kau faham tak? Kau nampak tak? Price naik. Okay, mula dia naik sini. Ni saya catat sikit Okay, lepas tu dia buat support kat sini kan. So dia turun, dia naik pula. So kenaikan dia buat support kat sini pula. Okay, dan dia naik pula. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia naik pula. So kenaikan kedua dia dapat buat support kat sini. Nampak tak? So itu menunjukkan bahawa buyer punya base kan. Ni buyer punya base support ni. Lepas tu ni buyer base lagi. Buyer base tu menunjukkan bahawa kekuatan buyer lagi masih menguasai GU. Okay, clear tak? So saya akan price akan meneruskan kenaikan lagi. Sampai sini lah insyaAllah. Kita akan tengok macam nanti. Ni saya buat tentang GU. Bagaimana pula dengan EG. So EG macam mana? Okay, semalam okay, EG kita pun target buy. Flat GU buy, EG buy, jahanam. So okay, apa yang menanti sekarang ni, kita menanti CRS wujud. Semalam saya jangkakan kita akan buy di area sini kan. Okay, tapi price gagal buat pimba. Dia buat pimba pun kena solat lah. Okay, kita nak pimba yang solid lah. Pimba yang warna hijau ke puan. So tak ada interested level lagi. So sekarang ni kita tengok kat sini pula dia buat apa. Dia kata EG kat sini dia buat pimba cantik, comel loteh lagi. Mungkin situ lah kawasan kita buy. Tapi anda kata tak buat apa-apa, relax dulu. Kita akan tunggu di bawah pula macam mana kelakuan EG. Tapi saya punya target dulu waktu kat sini, saya target sini lah. Tapi so far price untuk EG tak lagi, dia masih dalam keadaan mode uptrend, masih lagi belum downtrend. Melainkan dia break ni. Kalau dia break ni, siap sedialah untuk kita set EG. Okay, clear tak Azurin? Ni saya boleh terangkan tentang EG ya. Saya harap penerangan saya sikit banyak dapat bagi kamu manfaat. Okay, terima kasih kepada Mak Tara. Tolong share saya punya live. Senang nak share kita punya live. Okay, so yang ni. Waalaikumsalam Muhaimin. JJ saya dah terang tadi. Okay, JJ semalam pun saya bagi tahu kita masih target lagi buy. Okay, price masih lagi buy. Okay, kita target buy sampai sini. Disebabkan kerana price gagal untuk break support ni. So dia buat apa? Kemungkinan besar dia akan buat double top best kalau buat double top. Okay, so JJ jangka akan meneruskan kenaikan lagi sampai sini di sister ni. Price dah break ni, so kita jangka dia akan buat kenaikan lagi. So kalau kamu nak buy sekarang, relax dulu, tunggu dia buat retracement dulu baru kamu buy. Jangan buy sekarang, hati-hati bahaya. Kalau nak buy, buy lah tahun depan. Lepas market kena close semua kan. Sebab esok lusa dah cuti kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kadang yang dah ada buy, kamu boleh hold lah. Hold sampai sini. Tapi yang belum ada buy, relax dulu, tenang dulu. Belum masanya lagi untuk kita masuk. Okay, okay tak Muhammad? Tengok NU buat NU. Apa khabar NU? Okay. So NU masih lagi dalam position sell. Saya masih target sell untuk NU. Cuma price naik lagi naik. Selagi dia tak buat keluar CRS lagi tu, kita akan biar dulu kat dia. Okay, so net CRS kita kat mana pula? Kita akan tunggu kat sini pula kan. Okay, kawasan SBR RBS ni So kalau boleh saya nak lah candle ni sampai sini pula. Maksudnya kita tak ada entry lagi relax tu. Tapi lupa, saya dah teringat balik. Saya punya live 2 hari lepas. Okay, selagi price tak break ni, selagi tu tak cari sell, betul tak? Itu ayat saya yang first kali. Hari Senin Selasa kan, harap
Okey, selagi price tak break, selagi tu kita takkan sell untuk NU. So tak ada lagi position sell lagi. So hati-hati lah pada yang sell NU, sebab kemungkinan price boleh naik lagi atas. Bila dia break, barulah kita akan cari sell. Okey, clear? Ada apa-apa lagi soalan tak? Nak bertanya apa-apa berkaitan dengan pair yang kamu nak clear float ke apa ke? Boleh lah nak tanya. Tapi ingat satu perkara, jadikan saya punya analisa ni sebagai satu confluence saja untuk kamu. Yang penting kamu percaya kamu punya own analysis. Kalau kamu punya analisa sama dengan saya sama dengan kamu, jadikan sebagai confluence. Kalau tak sama, percaya, trust your analysis. Okay? Sebab saya bagi perspektif daripada view saya, daripada practitioner trader. Okay, ni saya punya view. Okay, sebab manusia kan Allah bagi anugerah ini tak sama pandangan masing-masing. Okay, so ada apa-apa lagi tak nak tanya saya? Siapa-siapa yang PM saya tanya pasal kelas, InsyaAllah kita akan start tahun depan lah. Tapi kelas saya panjang lah, bukan dalam masa 3 hari ke 4 hari, 5 hari kan. Kelas saya makan masa kurang-kurangnya 4 ke 6 bulan ataupun 1 tahun. Sebab bagi saya proses pembelajaran ni adalah berterusan, yang tu je. Sebab saya nak dapat daripada ni pun bertahun-tahun takkan dalam masa 4 hari, 5 hari kelas kamu akan dapat apa yang semua saya dapat, nanti tak. So proses dia panjang untuk kamu dapat faham dan kamu dapat create kamu punya own trading style. Okay, so ada apa lagi tak soalan? Nak bertanya tentang apa-apa? Pair ke apa ke? Sebelum kita melabuhkan tirai, dah 9.47. Saya buat live kejap sebab kita tak mau ambil masa drop banyak sebab kamu pun nak buat kerja, saya pun nak buat kerja lain kan. Okay, ada setengah trader dah ketak kaki kan, nak tekan entry kan, tak sabar-sabar kan, nak tunggu entry kan. Okay, goal nampak goal. Tunggu pukul 10 nanti, relax lah, tunggu pukul 10 nanti. Nak bayarkan nak saya tunggu pukul 10. Okay, soalan tak? So kalau tak ada apa-apa, saya sudahi kita punya live dekat ni. Okay, kelas tu kamu PM saya punya admin lah, kamu tanya saya punya admin boleh tak? Admin saya dia akan jawab kelas. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kelas buat masa ni selagi COVID masih berada, kita akan buat kelas secara online. Kalau COVID dah kurang tu, mungkin saya akan buat, saya target tahun depan lah saya akan buat offline. Saya akan road tour, tapi offline tu bukan, tapi tak dapat lah sampai 6 bulan kan. Offline ni, online dapat lah sampai 6 bulan ke setahun kan. Tapi kalau offline tu mungkin paling maksimum saya boleh buat kamu 5 hari tu je lah. Okay, so terus ni ada full time trader ke cikgu. InsyaAllah buat masa ni saya masih lagi seorang full time trader yang 90% income saya daripada safe trade lah, 10% daripada mengajar. Itu terang saya cakap. Tapi saya tak ramai student tahun 2020 saya baru ada 4 orang student. InsyaAllah. Let's changing chin. Cikgu ada correction. Adakah correction? Correction maksud kamu? Retracement. Itu ada correction. Correction maksud dia kira kah? Ya, retracement boleh agak sebagai correction. Kalau dalam saya tak apa jelas makna correction sebenarnya. Tapi yang saya faham itu mungkin kemungkinan besar adalah retracement. Pullback pun boleh dipanggil sebagai correction. Market membuat correction, pembentulan. Yang tu saya tak tahu lah. Saya lupa istilah-istilah tu lah. Saya kena banyak membaca balik. Okay, sebab kadang istilah sama. Macam saya kata interested level kan. Dia yang OPM saya pula tanya apa itu interested level kan. Ada benda baru tak? Benda sama actually. Kawasan-kawasan kat tempat di mana buyer atau seller berminat untuk buy di situ ataupun sell di situ. So dipanggil interested level.
Okey. Saya full time daripada start 2000, saya tengok 2017 atau 18 lah. Baru je 3 tahun 4 tahun itu lah. Okey. Tapi alhamdulillah lah, rezeki Allah bagi. GOD SDA break, apa kita fokus buy? GOD weekly sudah break. Apa kita fokus buy? Saya dah tengok GU kat weekly untuk break. Saya cuma tengok di H4, di candle H4 dah break. Okey, sebab tu saya fokus buy. Saya tak tengok candle di weekly. Saya menggunakan single time frame di H4 sahaja. Kalau kamu guna di GU tu, kamu gunalah. Tapi saya guna di H4 saja. Tu lebih mudah. Dulu saya pernah guna lah di weekly apa semua, tapi saya dah simplify untuk dapatkan saya punya style trading saya sendiri yang saya rasa lebih mudah untuk saya faham. Okey? Clear tak, Chin? Life changing Chin. Saya tak tahu nama kamu betul-betul apa, saya sebut apa yang tertulis kat kamu punya Facebook je lah. Okey tak? Ada apa-apa lagi tak? Okay. So, kalau tak apa-apa lagi, InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Mungkin di Instagram pula live lepas ni. Sementara saya nak buat live trade pula. Nanti kita akan sambung pada 4 bulan 1. Esok kita cuti lah sampai lah 4 bulan 1. InsyaAllah kita akan jumpa balik untuk live trade. Tapi sesi pembelajaran kita akan berterusan InsyaAllah next di Instagram. Saya nak memeriahkan Instagram. Saya akan banyak buat live di Instagram. Okay. So jumpalah saya kat Instagram insyaAllah esok. So kalau tak apa-apa lagi, saya sudahi dengan ucapan terima kasih lah sebab join saya punya live. Okay, like saya punya ni, like saya punya page, share saya punya live. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Moga ilmu sikit sebanyak ilmu yang saya kongsikan dapat manfaat bersama untuk kamu semua. Okay, insyaAllah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.